Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semua apa khabar? Selamat kembali kepada Facebook Live. Bersama dengan saya insyaAllah 10 minit ini. Agak tertunda Facebook Live kita kerana saya juga terlibat dengan beberapa perkara sebelum ini. So insyaAllah kita akan cuba pastikan Facebook Live hari ini berjalan dengan baik insyaAllah. So topik pada pagi ini ataupun petang ini adalah mengenai adakah kelas online ini efektif. Ini sebenarnya topik yang memang dekat dengan saya kerana pada Mac 2020 apabila PKP telah diumumkan oleh kerajaan Perintah Kawalan Pergerakan di mana kita lockdown pada ketika itu, saya sebagai seorang trainer yang selama ini memang mengajar secara face to face mempunyai masalah apabila perlu ditukar kepada online. So, apabila dia lockdown yang pertama, saya kongsi sedikit lah. Latar belakang masa lockdown pertama 2 minggu itu, saya kata kepada rakan-rakan, tak apa. Saya bagi tahu kat staff, kaki tangan dan juga tim, saya kata tak apa. Kita lockdown dahulu, kita rehat 2 minggu. Selepas 2 minggu tu, dia sambung lagi 2 minggu. Saya kata kat tim, tak apa tim, kita rehat lagi 2 minggu. Lepas tu dia sambung lagi 2 minggu dan saya kata, oh tak boleh. Trend lockdown ni panjang. Kemudian dicadangkan oleh pasukan dari tim saya, dia kata, Dr. Azizul, why don't you do online class? Saya pada ketika itu mengatakan bahawasanya online class tak efektif. Saya kata, mana boleh? Macam mana nak ajar? Sekali lagi topik saya, topik CPR secara online. Orang akan kata dia nak tengok, dia nak rasa, dia nak pelajari dengan bersemuka. So, saya pun ada masalah besar. Saya kata, tidak. Saya tidak mau online class. Saya kena pergi kepada face to face. Tapi dalam waktu yang sama, saya melihat universiti-universiti yang mengajar subjek-subjek yang perlu berada bersemuka, mampu jalankan kelas online. So, apa yang saya buat, saya berkata, alright, let's just try. Kita cuba. Kalau universiti boleh, college boleh buat, jurusan yang menggunakan diploma degree boleh buat secara online, kenapa saya tidak boleh hanya persijilan? So, apa saya buat? Saya pun katalah, kita start online class. Pada ketika itu, kita buat Facebook Live. Sama seperti ini. So, kita buat Facebook Live. Saya rasa untuk berapa sesi. Ada lebih kurang 20 ke 30 sesi Facebook Live. Dia rasa macam okay, nice, tetapi dia masih tak ada dapat engagement yang bagus. Kemudian ramai yang komen kat saya ketika itu, why don't saya cuba buat Zoom? Saya pun bertukar arah kepada Zoom. Bila saya buka arah kepada Zoom, dia masih lagi tidak macam tak ngam, macam tak kena. Sebab saya tak dapat formula. Kenapa? Saya rasa macam, oh, orang masuk kelas online pun masih kata, doktor tak nak lah online, tak suka lah online, tak. Sehinggalah saya jumpa formula. So, hari ini tuan-tuan, saya nak kongsi formula ini kepada tuan-tuan, kepada siapa-siapa trainer di luar sana pun mungkin boleh kongsikan ataupun boleh gunakan tips-tips ini agar kelas online anda efektif. Alhamdulillah, sejak daripada bulan April saya mula, sebab Mac lockdown tapi saya tak start dulu. April dan Mei lah ya, saya mulakan online class. April, Mei 2020 sehinggalah hari ini, November 2022. Approximately 2 years, saya dah buat 115 kali sesi online CPR. Saya dah buat approximately 20 kali Facebook first aid class. Saya dah juga buat lebih daripada 20 ke 30 kelas khas ataupun kelas yang hanya untuk satu-satu kumpulan saja. So approximately ada lebih kurang 150 kali online classes. So selepas saya dapat formula sehingga hari ini, jujurnya tuan-tuan, saya jatuh cinta dengan online class. Kalau diberi pilihan online class dan face to face class, mana yang saya ingin conduct? Jujurnya saya kata saya lebih gemar untuk conduct online class sebab saya jumpa formula ini. So saya harap formula ini juga berkesan untuk tuan-tuan ataupun jurulatih dan juga pelajar. So apakah formula dia? Ada 7 ataupun 7 cara untuk pastikan dia efektif. Sebab tu saya nak kelas saya semua orang ikut 7 cara ini. 7 peraturan ini. Apakah peraturan yang 7 kalau kita bersedia? Terus dalam waktu yang sama juga saya ucapkan terima kasih lah kepada mereka yang join Facebook Live saya pada petang ini. So ada 7. Yang pertama, semua peserta yang menyertai online class kena menganggapkan kelas itu seperti menghadiri kelas face to face. Itu syarat yang pertama.
Tapi itu syarat yang pertama, you kena anggapkan seperti menghadiri kelas face to face. So selagi you tidak anggapkan you menghadiri kelas face to face, you rasa you pergi online kelas, dia tidak efektif. So mind setting untuk join online kelas kena ada seperti mind setting pergi ke kelas biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, log in 5 ke 10 minit lebih awal daripada waktu kelas bermula. Sebagai contoh, seperti saya kata, kalau kita set mind nak pergi kelas biasa start pukul 8 pagi, kita takkan sampai pukul 8 pagi. Kalau kita datang 8 pagi, tengok lecturer dah start. 8-5 minit lagi teruk. Betul? So, kalau dia start 8 pagi, saya mencadangkan mereka yang join online kelas ini untuk hadiri 10 ke 15 minit awal. 5 minit awal, paling tidak. So, apa kita buat? Kita macam kelas biasa, kita datang awal, kita ambil tempat duduk. Sama juga dalam kelas biasa, dalam kelas online, kita datang awal untuk kita set up. Tengok macam mana audio. Kadang-kadang masa itulah nak buat problem Zoom ni kan. Ataupun pakai Google Meet ni, kita masuk awal, kita pastikan tak ada masalah audio, visual dan sebagainya. So datang 5 ke 10 minit lebih awal. Itu syarat yang kedua. Yang pertama, anggapkan seperti kelas biasa. Yang kedua, datang lebih awal. Yang ketiga, duduk setempat. Ini yang saya dapati selepas sesi yang ke-50, baru saya faham kenapa tidak efektif. Tuan-tuan ni kisah benar, saya pernah ada peserta yang join kelas saya, sambil-sambil join, dia buat apa? Dia main treadmill. Dia main treadmill, macam mana ni? Ada dalam kelas saya, dia tengah bercangkul dekat kebun. Stop. Saya nampak dia berkebun, saya kata, Pakcik, stoplah dulu berkebun tu. Dia kata, tak apa nak, Pakcik boleh dengar ni ha. Sambil belajar, dia berkebun. Alright? Dan saya dapati dia tidak efektif. Ada juga yang masuk kelas saya sambil memandu. Betul, dia bawa kereta. Nampaklah dia bawa kereta tu, sambil-sambil tengok. Kita sambil-sambil tengok kan. So, dia tidak berapa efektif. So, effective class adalah anda duduk depan kelas. Macam inilah contoh, betul? Macam kelas biasa kan saya kata, kena anggapkan kelas biasa. So, jangan pergi ke mana, duduk situ. Itu yang ketiga. Yang keempat. Tuan-tuan, dalam kelas biasa, kita nak lecturer pandang kita. Kita nak pandang lecturer. Kita nak ada eye contact yang bagus, betul? So, dalam kelas biasa, kita nak nampak satu sama lain. Sama juga, effective online class adalah apabila anda on your camera. Saya tidak tahu kenapa, saya pernah banyak masuk online meeting, kadang-kadang saya jadi menyampah. Saya dapati ramai orang bila join online meeting, join online class, dia off camera, dia tak nak tengok muka dia, dia tak nak orang tengok muka dia. Tak boleh. Sebagai penceramah, sebagai seorang penyampai, sebagai seorang trainer, saya nak lihat satu sama lain. Dalam kelas biasa, bayangkan macam ni ya tuan-tuan. Kalau you masuk dalam kelas biasa, lecturer tak pandang kamu, dia cakap. Kamu mesti tak nak kan? Macam, dia ignore kan? Ataupun, kamu tak pernah lecturer. Lecturer macam, kenapa mana eye contact tu? So, tuan-tuan kena ada eye contact. So, on your camera. On your camera, supaya tuan-tuan boleh nampak lecturer boleh nampak tuan-tuan. Yakin dan percayalah, dia cukup efektif. Right? Itu yang keempat. Dan yang kelima, dalam kelas, yang bercakap hanyalah lecturer. So, sama juga dalam online kelas ini, kita kena hormati lecturer yang sedang bercakap. So, apa yang kita perlu lakukan, kita mute. Kita mutekan audio kita supaya kita jangan mengganggu penyampaian yang cuba disampaikan. Kita senyap, kita mute. Kadang-kadang kita ter-unmute, kita mutekan cepat-cepat. Kadang-kadang boleh disetting oleh admin untuk mute. So, kita senyap sebab dalam kelas kita hormati hanya lecturer yang bercakap, yang lain senyap. Itu konsep yang saya rasa benda yang asas yang perlu tahu. Dan yang ketujuh, sekiranya kita ada soalan. So, dalam kelas biasa, sekiranya you ada soalan. Ada tak anda, tiba-tiba lecturer tengah cakap, tiba-tiba you ada soalan, you terus cakap, Sir, I think I do not... Tak ada kan? Dalam kelas biasa, kalau lecturer tu tengah memberi penyerahan, dan kamu ingin bertanya soalan, so the basic common ethics yang kita akan buat, kita akan raise your hand. Sir, betul. Itu dalam kelas biasa. Tapi dalam Zoom, kalau kita angkat tangan ni, kalau ada 500 orang yang masuk, macam mana semua orang nak dengar kan? So, dia ada raise hand button, tekanlah raise hand button tersebut untuk mendapatkan perhatian. So, you raise your hand. Okay. Masa you raise your hand juga, kita tak boleh terus unmute. Sama dalam kelas. Masa you angkat tangan, mana bercakap, Sir, I do not think, mana ada kan? So, masa kita angkat tangan dalam kelas, kita juga tunggu untuk lecturer panggil nama kita. Azizul, Hussein, Hasan, kan? So, disebut nama, then barulah kita cakap. So, dalam konteks yang sama, apabila kita mengangkat tangan, kita ada soalan, tunggu lecturer panggil nama kita dulu.
Right? Ataupun dalam Zoom ini, bila kita angkat tangan, the person call your name, then you unmute, then you cakaplah, tujukanlah soalan-soalan yang ingin ditujukan. Itu yang ketujuh. Dan yang ke-8, untuk pastikan online kelas ini efektif, tuan-tuan perlulah mengambil nota. Kadang-kadang pergi online kelas ni, saya tak tahu macam mana, yang dia boleh bawa motor, dia bawa kereta, dia dengar je kan. Ini bukan dengan muzik. Ini pelajaran, betul? So apabila anda menghadiri kelas sesi online kelas anda, pastikan you take notes. Tulis nota sambil-sambil kelas. Sebab seperti yang kita tahu, mendengar, kita hanya dapat berapa peratus. Apabila kita mendengar dan mencatat, kita dapat lebih baik ilmu tersebut. So ini antara 8 tips lah yang boleh saya kongsi kepada semua untuk pastikan kelas Zoom anda efektif. InsyaAllah, sekiranya anda mengikut ke-8 tips ataupun syarat, saya tadi cakap syarat lah kan, ke-8 panduan ini, kelas online anda akan jadi efektif ataupun bagi saya lebih baik daripada kelas face to face. Kenapa saya kata lebih baik? Sebab kita dapat menjimatkan waktu. Tak payah nak travel, betul? Tak payah nak cari parking, betul? Kita dalam ke tempat yang selesa, kita lebih baguslah. Kan kita dapat fahaman dengan baik. So kalau kita nak rujuk, kita boleh rujuk dengan senang. Dan saya rasa kelas face to face dan online sama bagus, dan online akan lebih efektif kalau kita ikut 8 yang saya sebutkan tadi. Saya ulang. Yang pertama, semua kena ada mind setting menganggapkan kelas itu sama seperti kelas face to face. Yang kedua, log in 5 ke 10 minit lebih awal daripada waktu kelas anda. Yang ketiga, duduk setempat. Pastikan dalam kedudukan yang betul, baik, right? Lighting yang bagus, tidak bergerak-gerak, tidak memandu, tidak pergi berjalan dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, on your camera supaya kedua penceramah dan juga anda dapat melihat satu sama lain. Itu yang keempat. Yang kelima, dalam kelas, mute supaya hanya lecturer yang cakap. Sebab kalau ada unmute daripada peserta-peserta yang lain, dia akan mengganggu kelas. Dia seperti dalam kelas yang biasa, bila lecturer cakap, ada orang cuba bercakap. Tak best kan? Dia akan mengganggu, betul? So kita nak bagi lecturer saja bercakap. So kita pun nak pastikan dalam kelas itu juga berlaku. Dan yang ketujuh, bila ada soalan, raise your hand untuk bertanya soalan. Apabila nama anda dipanggil, unmute dan kemukakan soalan anda. Dan yang terakhir, yang ke-8, ambil nota dalam kelas agar anda dapat mengambil nota poin-poin yang baik semasa kelas online dijalankan. So tuan-tuan, itu sedikit sahaja Facebook Live kita pada petang ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.